warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Adriana binti Iraman di HSU 2020250 daripada di PHU 6E. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai aplikasi kaedah fiqh dalam ibadah haji dan umrah. So, kita akan teruskan kepada definisi kaedah fiqh. Dari segi bahasa, makna al-qaedah dalam bahasa Arab ialah asas. Manakala dari segi istilah, terdapat beberapa definisi kaedah fiqh yang disebutkan oleh para fuqaha. Antara salah satunya ialah daripada Al-Taftazani, yang mana ia mengatakan kaedah adalah hukum yang bersifat kulli, yakni menyeluruh, yang terpakai kepada juzuk-juzuknya untuk dikenal pasti hukum hakam daripadanya. Jadi di sini dapat kita fahami bahawa kaedah fiqh itu merupakan satu kaedah umum yang bersifat menyeluruh ataupun aghlabi, yakni kebiasaan yang mana daripadanya kita dapat mengetahui hukum hakam bagi cabang-cabang yang berkaitan. Okey, seterusnya ialah pembahagian kaedah fiqh. Pembahagian kaedah fiqh ada 5 jenis kaedah utama. Yang pertama ialah kaedah al-umur bimaqasidiha ataupun tiap-tiap perkara mengikut tujuannya. Kaedah pertama daripada kaedah asas yang 5 ini adalah amat penting sekali kerana ia menentukan kenapa sesuatu perkara itu dilakukan. Ini bermaksud tiap-tiap perkara itu menurutnya tujuannya atau berdasarkan niatnya. Oleh itu amalan yang dilakukan oleh mukallaf ditentukan oleh niatnya. Niat itu juga akan menentukan sama ada sesuatu perkara itu halal atau haram, sah atau batal. Kaedah fiqh yang kedua adalah al-yakin la yazal bisyak, iaitu perkara yang tidak dihilangkan oleh keraguan. Kaedah ini adalah sesuatu perkara yang telah diyakini berlaku. Sebarang keraguan yang datang kemudian untuk meragui keyakinan itu tidak diambil kira. Perkara asal dan yang yakin itu tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan oleh sebarang syak atau keraguan. Apa yang telah tetap dan teguh itu tidak terangkat atau berganjak dengan sebab kedatangan syak kepadanya. Kaedah fiqh yang ketiga ialah al-musyaqqah tajlibu taysir, iaitu kesukaran mendatangkan kesenangan. Melalui kaedah ini, apabila berlaku sesuatu kesulitan dan kesukaran dalam melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah, maka Islam memberi jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jalan keluar tersebut adalah dengan memberikan beberapa kelonggaran dalam melaksanakan kewajipan tertentu. Contohnya, orang yang sakit dibenarkan untuk solat dalam keadaan duduk, sekiranya tidak mampu, dia boleh berbaring. Kaedah fiqh yang keempat ialah ad-darurah yazal, iaitu kemudahan dihilangkan atau dihindarkan. Kaedah ini merupakan salah satu kaedah yang berkenaan masalah kemudaratan, yang mana kaedah ini menerangkan tentang kewajipan untuk menghilangkan kemudaratan tersebut apabila ia berlaku. Oleh itu, kaedah ini menunjukkan bahawa apabila berlaku sesuatu kemudaratan yang menimpa mana-mana pihak, maka kemudaratan itu wajib dihilangkannya daripada terus ditanggung. Akhir sekali, kaedah fiqh yang kelima ialah al-adah mahkamah, iaitu adat dijadikan sumber yang diakui. Adat ini adalah peraturan yang sudah diamalkan sejak turun-temurun pada zaman dahulu kala dalam sesuatu masyarakat, sehingga ia membentuk menjadi satu hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Ia adalah suatu keadaan yang mana dilakukan secara berterusan dan berulang kali oleh orang ramai yang dipusakai oleh generasi kemudian dari generasi yang dahulu. Sebenarnya kaedah adat dan uruf adalah menjadi prinsip yang besar dan panjang sehingga ia boleh dijadikan pokok dan asas dalam membina hukum fiqh. Begitu juga dalam undang-undang ciptaan manusia, yang kita lihat bahawa banyak hukuman undang-undang ciptaan manusia dikembalikan kepada adat dan uruf. Kaedah ini juga bermaksud bahawa adat suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan syarak akan diambil kira dalam penentuan hukum. Jadi itu sahaja penerangan daripada saya. Kita akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nasofina binti Muhammad Jafri daripada kelas DPHU 6E. Saya akan menerangkan isu pertama yang berkaitan adakah dikenakan dam sekiranya syak rambut gugur. Dam adalah denda yang diwajibkan kerana melakukan perkara larangan semasa melakukan haji atau meninggalkan perkara yang diwajibkan.
Oleh itu, mencabut, menggunting atau mencukur rambut merupakan larangan ketika ihram dan akan dikenakan dam kepada mereka yang melakukannya dengan ikhtiar dan yakin sama ada dengan keuzuran ataupun tidak. Begitu juga dikenakan dam ke atas mereka yang melakukannya bukan bertujuan untuk bertahalul. Isu ini menggunakan kaedah keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Kaedah ini mengandungi hukum fiqh padanya, iaitu perkara yang yakin tidak dihilangkan oleh syak. Contohnya, jika seseorang melakukan sesuatu perkara kemudian melakukan keraguan sama ada perkara itu telah berlaku ataupun belum berlaku, maka dikekalkan hukum yakin tersebut. Penyelesaian bagi isu ini adalah jemaah tersebut tidak dikenakan dam kerana tidak pasti adakah rambut tersebut gugur itu kepunyaan dirinya ataupun bukan. Oleh itu, berdasarkan isu ini, maka ianya tidak dikenakan dam disebabkan bukan daripada usaha dia sendiri atau ikhtiar daripadanya, kecuali jika ia yakin rambutnya dan gugur daripada perbuatannya sendiri. Sebagai contoh, menggosok-gosok kepala ketika mandi, maka dia akan dikenakan dam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamizah binti Atta dari kelas DPHU 6D. Nombor matrik DHU 202024654. Baiklah, isu yang seterusnya ialah berkenaan dengan pemakaian fatrah an-naqah bagi wanita yang berhaid untuk menyelesaikan tawaf. Okey, sebelum kita mengupaskan lebih lanjut berkenaan apa kaedah yang sesuai dan apa dalam penyelesaian bagi kaedah ini, kita kenali dahulu apa itu fatrah an-naqah. Apa yang fatrah an-naqah? Okey, fatrah an-naqah ialah waktu berhentinya darah, iaitu darah bersih dalam dan luar faraj dalam tempoh haid. Okey, terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan fatrah an-naqah ini, iaitu pendapat para ulama Syafi'i dan Al-Mu'tamad. Okey, mereka mengatakan waktu berhentinya darah di antara tempoh haid itu dikira juga sebagai haid. Okey, tetapi bagi pandangan Muqabil Al-Azhar, okey, waktu berhentinya darah di dalam tempoh waktu haid itu dikira suci. Begitu juga dengan pandangan Laktik dan Talfiq. Mereka mengatakan fatrah an-naqah itu dikira suci. Setelah kita kupaskan apa itu maksud fatrah an-naqah, jadi kita kupaskan pula kaedah yang sesuai bagi pemakaian fatrah an-naqah dalam ibadah haji dan umrah. Baiklah, kaedah yang sesuai ialah kesukaran membawa kepada kesenangan. Okey, dalil berkenaan dengan kaedah ini ialah sabda Rasulullah SAW, yasiru wala tu'asiru, yang bermaksud pemudahkanlah olehmu, jangan sesekali bersusahkannya. Jadi dapat kita ketahui bahawa di dalam perundangan Islam, kita berpandukan kepada kemudahan, keringanan dan menghalang kepada kesukaran ataupun kepayahan. Baiklah, hari sekali bagaimana jalan penyelesaian bagi masalah ini? Dalam penyelesaian berkenaan dengan kaedah ini pula. Okey, seperti mana yang kita tahu, tawaf adalah rukun yang wajib disempurnakan dalam setiap ibadah haji dan umrah. Tak boleh digantikan dengan dam sekiranya tak dilaksanakan. Okey, manakala antara syarat sah bertawaf ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi wanita yang dalam keadaan haid ni tak boleh sempurnakan tawaf tersebut dan perlu menunggu sehingga mereka suci. Jadi satu pendekatan taisyir telah diambil bagi menyelesaikan masalah ini. Okey, mengikut pandangan Muqabil Al-Azhar, dalam mazhab Syafi'i, seseorang itu dikira suci pada waktu naqah secara mutlak tanpa ada sebarang ikatan tempoh masa tertentu. Okey, akan tetapi mereka hanya boleh, jemaah yang haid tu hanya boleh menggunakan fatrah an-naqah ni dalam keadaan darurat. Seperti contoh, waktu untuk pulang ke tanah air tu dah hampir. Jadi dia boleh guna, tiba-tiba dia haid, jadi dia boleh guna pandangan Muqabil Al-Azhar ini. Tapi bagi jemaah wanita yang ada mempunyai masa yang lama nak pulang ke tanah air, mereka digalakkan agar menunggu sahaja sehingga darah haidnya berhenti. Okey, itu sahaja berkenaan dengan isu pemakaian fatrah an-naqah semasa tawaf. Sekian, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Izzati binti Muhammad Azham dari kelas D PHU 6D bernombor metric DHU 2020251110. Isu yang seterusnya adalah penangguhan ibadah haji semasa pandemik. Seperti yang kita tahu, hujung tahun 2019 dunia dilanda wabak COVID-19 dan menyebabkan segala sektor pelancongan ditutup. Jadi kaedah yang digunakan bagi isu ini adalah kemudaratan dihilangkan atau dihindari. Kaedah ini merupakan salah satu daripada prinsip Islam yang unggul dan dijamin oleh syarak untuk dipraktikkan di dalam kehidupan manusia. Jadi jalan penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Tabung Haji adalah telah memutuskan bahawa menunaikan ibadah haji di saat ancaman pandemik COVID-19 ini adalah tidak wajib. Begitu juga dengan Kerajaan Arab Saudi telah memutuskan bahawa untuk mengehatkan jumlah jemaah yang akan menunaikan haji dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Isu yang keempat adalah permasalahan golongan daim al-hadas ketika mengerjakan ibadah haji dan umrah. Berdasarkan mazhab Syafi'i dan Maliki, daim al-hadas adalah seseorang yang sentiasa berhadas kerana sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur seperti kencing tidak lawas, sentiasa buang angin dan juga istihadah. Permasalahan daim al-hadas juga merupakan antara perkara yang sering berlaku kepada jemaah Malaysia yang sedang mengerjakan ibadah haji dan umrah. Jadi kaedah yang digunakan bagi isu ini adalah menolak kerosakan lebih baik daripada menarik kemaslahatan. Jadi apa penyelesaian yang dilakukan? Jadi jalan penyelesaian yang dilakukan adalah pada pandangan mazhab Syafi'i, wajib berwuduk bagi setiap solat sunat fardu, tetapi boleh menggunakan wuduk yang sama bagi solat sunat yang lain. Selain itu, tidak disyaratkan bagi seseorang yang sedang berihram untuk sentiasa berada dalam keadaan suci, melainkan dua perkara iaitu tawaf dan juga solat. Oleh itu, bagi memelihara maslahah dan menolak masyakkah kepada jemaah haji, Muzakarah telah bersetuju menerima pakai pandangan sebahagian fuqaha Syafi'iyah dalam isu wuduk bagi daim al-hadas, iaitu jemaah perlulah memperbaharui wuduknya bagi setiap solat fardu, dan untuk memudahkannya, jemaah tidak perlu keluar dari masjid dan boleh menggunakan penyembuh untuk mengambil wuduk. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Akhir sekali, isu kelima yang berkaitan adalah melaksanakan ibadah tawaf dalam keadaan haid dan nifas. Kalau kita tahu, asal bagi melaksanakan tawaf adalah memastikan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suatu tawaf itu dianggap sah sekiranya memenuhi kesemua syarat-syaratnya. Antaranya syarat sah tawaf adalah sebagaimana syarat sah solat, iaitu niat, suci daripada hadas besar dan kecil, suci daripada hadas sama ada pada badan, pakaian atau tempat tawaf, dan menutup aurat. Isu ini menggunakan kaedah kesukaran mendatangkan kesenangan. Al-musyaqqah atau kesukaran yang mendatangkan kesenangan atau keringanan ialah sesuatu perbuatan yang terkeluar daripada garisan kesukaran, biasanya seperti melaksanakan tugas-tugas yang berat. Rasulullah SAW bersabda, dibangkit ke atas kamu dengan kesenangan dan tidak dibangkitkan dengan kesusahan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Justeru, penyelesaian bagi isu ini adalah dibolehkan baginya untuk melakukan ibadah tawaf dengan bertaklid kepada pendapat ulama mazhab Hanafi, dan dia dikenakan dam dan seekor unta. Selain itu, dalam mazhab Syafi'i menggunakan pendapat al-laq, iaitu fatrah al-naqa, dianggap sebagai waktu suci. Oleh itu, ibadah solat, tawaf dan seumpamanya yang dilaksanakannya dalam tempoh tersebut dikira sebagai sah.
Itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.